Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Aziati binti Datuk Haji Abdul Rahim, seorang guru cemerlang eh, di SK Kebangsaan, Sekolah Kebangsaan Tehil. Jadi tujuan saya menjalankan rakaman video ini adalah untuk tugasan saya, iaitu EDUP 2132, berkaitan teknologi dan media pengajaran. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Ziati kerana sudi untuk menjadi rakan pembelajaran saya untuk memberi sedikit pandangan dan komen berkaitan tugasan saya, iaitu uh, pelan pembelajaran bermakna. Jadi tanpa masa, saya akan sharekan saya punya apa itu pelan pembelajaran bermakna saya. Harapnya tak ada banyak kebetulan yang boleh dilakukan. Sekejap ya. Mhm. Okay. Uh, Ustazah nampak apa yang saya sharekan ni? Okey, nampak. Okay. Jadi pertama sekali, pelan pembelajaran bermakna ni dia mengandungi beberapa bahagian lah. Yang pertama adalah merungkai standard ataupun maklumat umum berkaitan apa yang perlu saya ajar di dalam bahagian ni lah. Pertama sekali kita ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan interdisiplin adalah gabungan. Kalau bagi pelajar lain, dia boleh gabungkan antara bidang. Maksudnya mungkin mata pelajaran sains digabungkan dengan mata pelajaran pendidikan Islam, Mm-mm. ataupun mungkin matematik, bahasa Mm. Melayu. Tapi bagi tugasan saya ni, kita hanya perlu menggabungkan antara bidang yang terdapat di dalam pengajian Islam lah. Seperti yang Ustazah juga Okey. tahu, kita ada sirah, Al-Quran, adab, hadis, kan? Dan yang saya ambil adalah untuk bahagian ni adalah akidah dan sirah, dan bagi murid tahun 4. Dan standard kandungan yang saya telah pilih adalah yang pertama, bagi 3.2, bidang akidah adalah meyakini konsep beriman kepada Rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dan bagi bidang sirah adalah 5.3, merumus, iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam So, berdakwah secara beradab dan istiqamah. Jadi seterusnya, bagi standard pembelajaran untuk kedua-dua standard kandungan adalah seperti yang saya tunjukkan ni. uh, Perlulah ada menyatakan 3.2.1 menyatakan pengertian Nabi dan Rasul. 3.2.2 menerangkan hukum beriman dengan Rasul. 3.2.3 menyenaraikan 25 nama Rasul. Dan 3.2.4 adalah menjelaskan peranan Rasul. Dan bagi pelajaran bagi bidang sirah, standard pembelajarannya SP-nya adalah 5.3.1 menyatakan maksud dakwah, dan 5.3.2 menjelaskan cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dan di akhir pembelajaran, untuk objektif pembelajaran ni diharapkan murid dapat pertama sekali menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan bimbingan guru, menerangkan hukum beriman dengan Rasul dengan betul, menyenaraikan 25 nama Rasul dengan betul, menyenaraikan 4 peranan Rasul dengan betul dengan bimbingan guru, menjelaskan maksud dakwah dengan betul, menerangkan cara Nabi Muhammad berdakwah dengan bantuan guru. Ustazah Azati, kalau nampak ada kekurangan ataupun perbetulan, boleh betulkan terus pokok saya. okey. Dan seterusnya, kriteria Okey, kejayaan. teruskan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat pertama sekali menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan betul tanpa bantuan guru. Kedua, menerangkan hukum beriman dengan Rasul dengan betul. Menyenaraikan 25 nama Rasul dengan betul.
Menyelesaikan empat peranan Rasul dengan betul tanpa bantuan guru, menjelaskan maksud dakwah dengan betul, dan menerangkan cara Nabi Muhammad berdakwah dengan betul tanpa bantuan guru. Okey, dekat kriteria kejayaan ni, cuma beza dia perkataan tanpa bantuan guru. Okey, kalau kita buat RPH di sekolah, biasanya kita ada total murid. Bilangan murid lah. Contohnya, bilangan murid. Contohnya 15/30 murid Kejaya. dapat menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan betul tanpa bantuan guru. Macam tu. Hmm. Itu dipanggil kriteria kejayaan lah. Sebabnya pihak PPT dia memang nak tengokkan berapa jumlah murid tu. Dan berapa murid yang tidak dapat pun kita kena uh, uh, Highlight kan. diberikan lah. Nyatakan lah. Hmm. Hmm. Baik. Hmm. Jadi untuk kriteria kejayaan Sebab ni nanti saya kriteria akan ni, kriteria kriteria kejayaan ini dia akan ada impak di bahagian refleksi nanti, bahagian impak tu, impak pembelajaran kita di akhir pengajaran dan pembelajaran tu. Ya, okey. yang tu Uh, je lah. baiklah, nanti saya akan cuba murnikan semula jawapan saya ni di Mm-mm. sini. Okay, kemudian Okay. the big idea untuk pelan pelajaran bermakna ni adalah Rasul sebagai qudwah hasanah, dan the Mhm. essential question ataupun EQ ni adalah bagaimana Rasulullah SAW boleh dijadikan sebagai qudwah hasanah untuk murid lah. Bagaimana Rasul ke bagaimana Rasulullah? Mhm. Oh, Perkataan tu? Rasul lah. Kalau Rasul lah. Rasul sebab peranan Rasul secara keseluruhan kita ada 25 nama Rasul lah. Rasulullah, Rasulullah Muhammad Hmm. Nabi Muhammad je kan. Hmm. Kalau Rasul semualah 25 nama Rasul tu. Semua. Hmm. Okey, kemudian Tapi kita kita lebih banyak dalam apa tu? hmm. Mhm. Apa dia? Teruskan, teruskan. Tak, sebabnya dekat EQ tu Mhm. kita nak relatekan pada tajuk sirah ke akidah, EQ tu. Kalau Kalau kata ikutkan nak relatekan kepada sirah. kalau kata nak relatekan kepada baginda Rasulullah SAW, pada Nabi Muhammad SAW, kita kena letak bagaimana Rasulullah dijadikan sebagai qudwah hasanah. Okey, Mhm. faham tak? Faham, faham? Jadi kita kena pilih salah satu lah. Jadi kalau Baik, baik. kalau tengok pada objektif tadi, yang terakhir adalah menerangkan cara Nabi Muhammad berdakwah dengan betul Hmm. tanpa bantuan guru. Kan? Okay. Jadi kita Jadi sebab Nabi itulah dia Muhammad ni lah kan situ. last dia kan. Mhm. Faham, faham. Bagaimana Rasulullah pun tak apa. Rasulullah ataupun Hmm. Rasulullah lah, sebab memang tu yang terakhir lah. Jadi dia tahu itulah Rasul yang terakhir, yang tak ada lagi dah Nabi ataupun Rasul selepasnya. Okay? Baik, terima kasih Ustazah. Seterusnya Okay. pergi kepada bahagian bukti pentaksiran. Ini adalah untuk penghasilan ataupun macam mana Hmm. saya nak dapatkan uh, bukti lah pentaksiran yang saya jalankan untuk murid-murid. Objektif Hmm. pentaksiran adalah untuk bagi murid dapat menghasilkan satu video amalan baik murid dalam kehidupan seharian untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap tajuk peranan Rasul, dan untuk Okay. pengetahuan yang boleh didapat ataupun dimiliki oleh murid adalah pertama mengukuhkan pemahaman dan pentadbiatan dalam kehidupan seharian, dan kemahiran yang boleh Hmm. dicapai oleh murid adalah kita dapat dua, iaitu mencipta dan menghasilkan. Kalau ikutkan ni dah sampai ke TP6 lah ni, dapat mencipta dan Hmm. menghasilkan ni. Dan Betul. sebagai bukti pentafsirannya adalah murid dapat menghasilkan video berdurasi 3 minit di aplikasi TikTok ataupun mungkin Hmm. aplikasi-aplikasi yang mudah lah ataupun berkaitan dengan penghasilan video. Okay. Okey, seterusnya adalah bahagian penjajaran konstruk. Penjajaran konstruk ni lebih kepada macam step by step ataupun langkah-langkah untuk
seperti ringkasan lah macam RPH tu, tapi lebih lebih complicated, Mm. lebih lebih detail lah. Okay, pertama sekali kita Mhm. ada bahagian set induksi di bahagian aktiviti murid. Uh, Murid dikendaki memberi jawapan berdasarkan soalan di Mentimeter. Okay, kalau ikutkan saya akan memberikan soalan kebat, ya, di mana murid akan diberi soalan iaitu nyatakan nama-nama Rasul yang kamu ketahui berdasarkan pengetahuan sedia ada murid lah kan. Jadi murid akan Hmm. beri respon di Mentimeter yang saya sediakan. Kemudian selepas tu barulah saya akan memberikan satu pautan video berkaitan lagu 25 Rasul. Maknanya murid akan semak kembali mungkin berapa banyak uh, nama ataupun Nama Rasul yang mereka telah berjaya mereka ingat ketahui. ataupun Hmm. berikan di Mentimeter tadi. Kemudian Okay. murid akan dapat belajar cara belajar, maknanya mereka lebih suka memilih cara belajar yang mana yang mereka pilih kan. Dan untuk learning design model LD tu kita dapat memanfaatkan digital, dan kompetensi yang dapat dicapai adalah komunikasi dua hala, antara murid dengan murid, antara guru dengan murid, dan relationship, tiga R, rigor, relationship, and revelation Islam. Okay, relationship. Kemudian digital utilization model ni ada enhancement, engagement, dan E1 adalah engagement. Dan pemanfaatan digital yang saya gunakan bagi set induksi adalah gunakan Google Sites, kemudian video lagu yang saya hasilkan sendiri, kemudian diupload di YouTube. Dan terakhir adalah aplikasi Mentimeter untuk respon murid. Dan bagi cara dengan Okay. penambahbaikan ni mungkin hmm, ya, salah. Terus terus. Okay, terus ya. Okay. Bagi cara dengan penambahbaikan mungkin ini kalau punya masa yang lebih lah untuk murid menghasilkan sendiri video nyanyian lagu nasyid 25 Rasul. Itu cara dengan Mm-mm. penambahbaikan. Kemudian untuk langkah satu selepas saya induksi, seterusnya adalah menggunakan aplikasi Padlet, murid akan diberikan soalan untuk merangsang ataupun mencetuskan idea berkaitan apa perbezaan antara Nabi dan Rasul. Ini dah masuk kepada uh, tajuk tajuknya lah, apa itu pengertian Nabi dan Rasul. Dan dalam masa yang Mm. sama selepas murid diberikan soalan tersebut, uh, dan jawapan yang diberikan itu akan diundi. Murid mengundi jawapan terbaik di kalangan pasangan yang memberikan jawapan di Padlet, dan guru membuat penilaian bersama murid. Maknanya kita akan pilih jawapan terbaik untuk kita saksikan betul atau salah selepas guru menayangkan slide PPT ataupun PowerPoint berkaitan pengertian Nabi dan Rasul serta hukum beriman dengan Rasul. Jadi selepas guru menayangkan baru kita dapat pastikan murid mana yang menepati kehendak objektif pembelajaran. Dan Mm. kemudian bagi me- merumus ataupun membetulkan jawapan-jawapan murid yang dibuat di Padlet tadi, diminta kembalilah untuk murid kembali ke Padlet dan betulkan semula jawapan yang ditulis untuk sebagai pembetulan. Okey. Okay. Sama juga dia punya uh, komponen-komponen lain tu seperti student learning model, learning design model. Cuma pemanfaatan digitalnya boleh guna, saya gunakan Google Jamboard tak ada sebenarnya. Kita guna Padlet tadi dan Google Slide untuk PowerPoint.
Dan bagi cadangan penambahbaikan, sama juga jika ada penambahan masa ataupun masa lebih ataupun cadangan penambahbaikan ni untuk masa-masa lain lah. Okay, untuk masa-masa lain, murid boleh membuat pengurusan Hmm. grafik bagi mengisi nota penting. Maknanya apa yang dituliskan tadi di Padlet tu mungkin boleh dihasilkan satu lagi pengurusan grafik nota menarik lah. Nota dalam bentuk grafik digital. Okay, so far okey dan bagi langkah satu tadi juga ada diperlukan murid untuk senaraikan kembali 25 nama rasul yang mereka telah tonton semasa video di induksi video di set induksi yang nyanyian lagu nasyid tadi. Mungkin mereka dah ingat dah hafal dah lagu tu jadi mereka perlu senaraikan kembali 25 nama rasul yang mereka ingat. Okay, kemudian kita Okey. beralih kepada langkah dua. Langkah dua ni untuk cover bahagian akidah dan sirah sekali. Sebab ada peranan Rasul tu bahagian akidah dan maksud dakwah dan cara Nabi berdakwah, Nabi Muhammad berdakwah adalah bahagian sirah. Jadi di langkah dua ini uh, murid akan dibagikan kepada kumpulan dan serta arahan untuk tugasan seterusnya iaitu murid dikendaki untuk menghasilkan infografik menggunakan aplikasi Canva berkaitan peranan Rasul, maksud dakwah dan cara Nabi Muhammad berdakwah. Jadi, uh, murid dikendaki untuk menghasilkan satu tugasan berkumpulan berkaitan dengan tajuk yang diberikan tadi. Kemudian selepas mereka siapkan satu infografik ataupun mungkin boleh katakan poster, simple lah poster, nota. Mm-mm. Dan mereka perlu tempelkan di bahagian Padlet yang disediakan untuk sama-sama sebab bahagian Padlet ni bila kita letak di Padlet semua orang boleh tengok. Jadi mungkin kawan-kawan yang lain tu boleh komen ataupun ada Hmm. kongsian ilmu lah kan mungkin ada kawan dia yang tak cukup. Mungkin kumpulan lain ada yang tak penuh dia punya maklumat jadi saling saling berkongsi di Padlet kan mewujudkan rakan pembelajaran jugalah. Okay. Jadi elemen yang dapat dimasukkan dalam tugasan ni adalah kolaboratif lah Diterapkan di tak? mana murid-murid ni dapat bekerjasama antara mereka untuk menghasilkan dia punya tugasan pembelajaran tu dan pemikiran kritis untuk penghasilan uh, infografik tersebut lah. Dan seterusnya langkah tiga langkah tiga adalah terkait dengan bukti pentaksiran. Jadi terakhir sekali untuk Hmm. menjadikan bukti pentaksiran, murid diminta untuk menghasilkan video amalan baik berdurasi 3 minit yang dapat dikaitkan dengan peranan Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Jadi seperti yang kita perhatikan tadi di bahagian objektif no bukan objektif di bahagian standard kandungan ni sepatutnya murid perlu dapat merumus iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad dalam dakwah secara badat dan istiqomah. Tapi sambil juga perlu Dalam video. uh, mengaplikasikanlah dalam kehidupan seharian. Untuk mereka dapat mengaplikasikan kehidupan dalam kehidupan seharian, saya cadang untuk murid menghasilkan satu video menunjukkan di mana mereka telah berjaya ataupun mampu untuk menonjolkan ataupun menunjukkan apa itu contoh-contoh amalan baik yang mereka telah lakukan untuk jadikan sebagai Rasulullah itu sebagai qudwah hasanah. Maknanya apa yang mereka belajar tu berkaitan sifat-sifat baginda. Jadi mereka boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian dengan menunjukkan di aplikasi TikTok lah video dan mereka untuk ni mereka dapat menghasilkan
video ni, kemudian akan bila video yang dihantar tu akan dijadikan sebagai bukti lah, bukti pentaksiran saya. Murid yang berjaya mungkin kita mampulah bagi dia sehingga TP6 eh. Dan sebagai penutup untuk pelan pembelajaran bermakna saya dia lebih kepada penutup kognitif dan sosial. Penutup kognitif adalah saya membuka ruang untuk sebarang pertanyaan kepada murid-murid jika ada terdapat yang ingin dikongsi ataupun uh, persoalan berkaitan pembelajaran, dan secara ringkasnya saya akan merumuskan lah apa yang telah dipelajari sepanjang pembelajaran. Dan sebagai penutup sosial, sebiasa guru mengingatkan murid untuk berkaitan tugasan untuk menyiapkan sebagai apa, dan dihantarlah untuk sebagai tugasan dan bukti pentaksiran. Itu sahajalah untuk bahagian penutup dan Hmm, Dekat penutup tadi, sebagai- Ustaz Azmil, mm, penutup tadi guru mengingatkan murid. Sorry, penutup. Penutup yang nombor 1 tadi. Titik pertama. Okey, penutup titik pertama. Okey, guru membuka ruang. Okey, kita boleh tukarkan kepada murid diberi peluang untuk memberi sebarang persoalan ataupun perasaan. Apa perasaan dia belajar menggunakan apa nama digital ni kan? mm, Kita bagi peluang perasaan. Kadang-kadang kita nak tahu, kita seronok mengajar guna guna Canva whatever semua, tapi kita tak tanya perasaan dia. Okey, seronok tak belajar hari ni? Kalau boleh buat Mentimeter tadi pun, okey, pada akhir pembelajaran, okey, Ustaz nak kamu isikan perasaan kamu dekat Mentimeter ni. Nyatakan perasaan kamu. Daripada situ kita boleh tahu. Okey, dan dia terus kita pun dapat bukti yang mana pembelajaran kita, pengajaran kita pada hari ini adalah lebih baik daripada semalam ataupun sebelum ni. Yang mana murid ni lebih seronok. Oh, rupanya seronok belajar guna digital ni. Nampak tak? Mungkin menggunakan Mentimeter tadilah. Eh? Sepanjang pembelajaran pada hari ini. Kita boleh bagi peluang lah pada murid. Kita kena tanya murid setiap kali kita habis kelas, kita memang kena tanya. Apa perasaan? Kita kena tanya setelah murid diberi peluang untuk persoalan. Murid diberi peluang uh, menyatakan perasaan, okey, perasaan dia lah ataupun persoalan berkaitan. Diberi peluang soal jawab. Diberi peluang apa ya sebaiknya? Diberi bersoal jawab, peluang untuk bersoal menyoal. jawab berkaitan tajuk dan menyatakan perasaan. Okey? Untuk menyoal berkaitan diberi peluang. Okey. Perasaan sepanjang je terus. Perasaan sepanjang pembelajaran. Hmm. Kadang-kadang ada murid kata, Ustaz, rumah kita tak ada internet. What should I do? Kadang-kadang kan, macam tu kan. Apa? Jadi kita mesti ada alternatif di sebaliknya. Okey, kalau kamu tak ada internet, tak boleh nak buat video ni, kan? Kadang-kadang ada lah mak-mak yang tak bagi anak dia handset kan. Okey, jadi Ustaz boleh cadangkan bagi buku. Okey, kamu boleh buat buku scrap pun kamu boleh buat. Itu antara alternatif selain daripada video video TikTok tadilah kan. Tak semua murid ada video TikTok ataupun handset kan. Kalau murid yang apa orang kata B14 ni ada tak berkemampuan sangat kan. Yang sangat-sangat tak berkemampuan itulah. Okay, yang lain so far cemerlang. Okay, Alhamdulillah. Bagus. Okey. Okay, yang lain clear Ustaz. Okey, alhamdulillah, Ustazah. Uh, saya mengucapkan Hmm. berbanyak-banyak terima kasih atas bimbingan dan komentar lah Hmm. yang diberikan kepada saya ni. Uh,
harapan saya agar kita dapat bekerjasama lagi dalam tugasan-tugasan lain kalau ada, ataupun InsyaAllah, pertemuan-pertemuan lain yang akan membuahkan uh, insya- hasil yang positif lah untuk pendidikan. Jadi Ustazah, Hmm, sekali lagi saya ucapkan InsyaAllah, terima Kak. kasih. Semoga Ustazah dalam keadaan sihat dan tetap semangat untuk mendidik anak bangsa kita. Ada apa-apa ucapan untuk saya? Nah, saya Mungkin memang semangat je. Azmil penutup. kena semangat. Ucapan Penutup saya untuk saya. untuk Azmil ya. Nasihat. Semoga terus semangat. Jangan pasah, jangan putus asa, jangan patah hati dengan segala komen yang negatif yang kamu dapat. Kadang-kadang ada orang sinis mengatakan, "Alah, nak tunjuk hebat." Jangan patah hati. Do your best work. Do your best whatever. Apa nak cakap BI ni. Lakukan yang terbaik untuk diri kamu dan keluarga kamu. Okay, hindarilah segala negatif. Jadikan dia satu batu loncatan untuk kamu lebih cemerlang. Ya. Jadi sayangnya anak murid, cara nak anak murid sayang kita, kita masuk je kelas, kita tanya khabar mereka dahulu, dah makan belum, kalau tak bulan puasa lah kan. Kalau tak bulan puasa, kalau bulan puasa ni kita tanya dah sahur ke tak sahur. Kita kena ambil tahu sedikit tentang kehidupan mereka. Habis kita mengajar, kita tanya pula perasaan dia. Seronok tak belajar dengan ustaz hari ini? Kita kena tanya. Dari situlah anak-anak ni akan ada rasa, ustaz ni sayang kat aku lah. Sampai saya pindah sekolah baru pun, ada seorang murid, "Ustazah, boleh tak saya nak peluk ustazah?" Nak peluk? Peluk je lah. Dia nampak ada sesuatu dalam diri kita yang kita tak nampak sebenarnya. Jadi semoga Ustaz Azmin menjadi seorang pendidik. Pada saya lebih suka panggil murabbi. Saya lebih suka menggunakan perkataan muaddib daripada mudaris. Itu lebih baik daripada untuk kita lah sebagai guru agama. Sebab muaddib ni tak semua cikgu muaddib. Macam itulah. Okay, good luck. Cik Maan aja. Semoga lebih cemerlang dunia akhirat. Syukran Baik. jazilan kerana Terima kasih menjadikan Ustazah. saya sebagai rakan pembelajaran bersamalah. Okay, Terima jumpa kasih lagi. Ustazah atas nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Hmm. wabarakatuh.